Okay. Kuliah ini saya akan kita akan bincang semula berkenaan dengan berkenaan dengan sorting. Bagi saya sorting yang paling susah sikit kita nak faham adalah sorting yang berkenaan dengan insertion. Dia confuse sikit. So you all kena kena berhati-hatilah untuk kita nak buat sorting dengan menggunakan teknik insertion. Teknik insertion. Ini adalah ini adalah kita panggil sebagai tracing, berdasarkan kepada berdasarkan kepada this code, yang berada dalam for loops. So program ni semua ni saya berdasarkan kepada nilai temp, nilai y dan juga itu ya, ada 3 nilai kat sini, nilai temp, nilai x dan nilai y. So saya trace this process dengan menggunakan coding ini, nilai x, nilai temp, nilai y. So sekarang ni apapun bila melakukan proses insertion, you nak membuat sorting dengan menggunakan insertion sort, so you all kena bermula pada indeks 1. Nilai yang berada pada indeks 1. So nilai yang berada pada indeks 1 akan disimpan di dalam temp. You tengok, bila x1 bermaksud indeks 1, nilainya akan disimpan pada temp. Bila x2 bermaksud, nampak nilai x2. Bila x2, nilai yang disimpan pada indeks 2 akan disimpan di dalam temp. Kemudian bila x3, nilai yang disimpan pada indeks 3 akan disimpan di dalam temp, ts3, so disimpan dalam temp. Kemudian apa lagi? Bila x4, bila x4, nilai yang disimpan pada ts4 iaitu 5 akan disimpan pada temp. So bermaksud you akan buat comparison, melalui nilai temp. Dengan nilai yang sebelumnya. Kalau temp pada indeks 1, so you akan membuat comparison dengan indeks kosong. Kalau temp memegang nilai yang simpan pada indeks 1, jika temp memegang nilai yang disimpan pada indeks 2, so dia akan buat 2 comparison. Contohlah, kalau di sini, kenapa dia tak buat 3 comparison? Jika nilai x3 ni. Nilai x3 bermaksud nilai temp akan menyimpan nilai yang disimpan pada indeks 3, tujuan. So kenapa dia akan buat sekali ya? Sebabnya adalah bila kita tengok di sini, dua-dua ni mesti kena true. Y lebih besar dari kosong pun kena true. Temp kurang daripada ts y minus x pun kena, y minus 1 pun akan true. So bila di sini 7 kurang daripada 3, memang automatik dia tak akan compare selepasnya. Sebab bila 7 kurang daripada 3, bermaksud yang 2 dan 1 ni semestinya akan kurang daripada 3. Sebab di sini, kalau you all tengok di sini, ini dah di sort. Ini pun 1, 3 pun dah di sort. 1, 2, 3 pun dah di sort. Yang ni belum lagi. Kemudian yang ni pun telah di sort. 1, 2, 3, 7. Ni bahagian yang telah disusun. Yang 5 ni belum lagi. So dia akan buat comparison. Jadi you all tengok di sini 5 kurang daripada 7. Kalau betul, so dia akan tukar kedudukan. Kemudian dia akan buat juga, adakah 5 kurang daripada 3? So dia akan membuat comparison. So itulah yang akan kita tengok ni. So sekarang ni saya telah membuat satu lagi diagram yang senang kita nak tengok. Saya akan mana dia? Saya akan buat bagi saya akan tunjuk. Sekarang ni keluar apa dekat you punya screen? Saya nak dengar suara. Keluar words, sir. Keluar words. Words, sebelum ni saya dah terangkan berdasarkan kepada dua contoh yang
daripada sini sehingga sini. Okey, sehingga di kawasan ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dengan lebih senang faham, dengan lebih faham lagi lah. Okey, so kalau you all tengok di sini, okey, kita tahu bila menggunakan insertion sort, okey, nilai temp akan menyimpan nilai yang disimpan pada indeks 1. So, okey, nilai temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 1. Okey, temp tak boleh bermula dari sini. So temp temp akan menyimpan nilai yang disimpan pada indeks 1. So bermaksud dia hanya ada satu comparison saja, iaitu pada indeks 0. Bermaksud adakah 1 kurang daripada 3? 1 kurang daripada 3, so bermaksud dia adalah true. So bila true, 3 ni akan dipindahkan pada indeks 1. Dan memandangkan since we have no data before index 0, so automatically nilai 1 ni akan diletakkan pada indeks 0. Okey, dah. Ini bila x adalah 1. Okey, bila x adalah 1. Bila x adalah 2, bermaksud temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 2. Okey, temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 2, iaitu data yang disimpan pada indeks 2 adalah 2. So 2 akan diberikan kepada temp. So kat sini, kalau you all tengok sini, sekarang ni temp menyimpan data yang disimpan pada indeks 2. So dia akan membuat 2 kali comparison lah dengan indeks data yang disimpan pada indeks 1, iaitu 2 kurang daripada 3. Dia akan check adakah 2 kurang daripada 3. You all tengok sini. Kemudian satu lagi dia akan check adakah 2 kurang daripada 1. Okey. So kalau kita tengok di sini, adakah 2 kurang daripada 3? Yang apa ni? Yang pertama tadi. So temp menyimpan nilai data yang disimpan pada indeks 2. So nilai temp iaitu 2 kurang daripada 3, true. So bila true, 3 ni akan disimpan pada indeks 2. Nampak? 3 ni akan disimpan pada indeks 2. Dari 2 ni dia akan bertukar menjadi 3. Okey. Indeks 1 ni tak berubah lagi. Kemudian dia check lagi. Okey, dah berjaya. Dia dah membuat comparison pada indeks 1. Sekarang dia akan buat comparison data yang disimpan pada indeks 0. Adakah nilai temp iaitu 2 kurang daripada 1? Okey, so 2 kurang 1 dia false. Kalau false, nilai 1 ni tak akan berubah tempat. Nilai 1 ni tak akan berubah tempat kalau false. Okey, kalau true sini, 3 ni akan pindahkan pada indeks 2. Kalau false, bermaksud nilai 1 ni tak akan berubah. So nilai temp iaitu 2 akan disimpan pada indeks 1, iaitu indeks selepas indeks yang dibuat perbandingan. Okey. So 2 kurang daripada 1 maksud kita compare dengan data indeks 0. Kalau false, so dia tak akan tukar. So sebaliknya nilai 2 iaitu nilai yang disimpan pada temp akan disimpan pada indeks 1. Okey. Dah. Itu bila temp adalah 2, selesai. Dia dah buat comparison pada indeks 1 dan pada indeks 0. Kemudian sekarang ni nilai temp daripada menyimpan data yang disimpan pada indeks 2, so dia akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 3 iaitu 7. Okey, 7. So dia akan buat comparison. Ada beberapa comparison kat sini. 7 dengan 3, 7 dengan 2 dan 7 dengan 1. So kita akan tengok yang first kali. First comparison. Adakah 7 kurang daripada 3? Dia akan check. Adakah 7 kurang daripada 3? False. Okey. Adakah 7 kurang daripada 3? Maksud false. Okey. Sekarang ni ada sedikit kesilapan kat sini. Bukan kesilapan, saya dah tersalah cakap. Okey. So bermaksud, okey, sekarang dia check adakah 7 kurang daripada 3? Sekarang ni 7 kurang daripada 3 adalah false. Okey, bila false bermaksud bila false dia tak akan membuat comparison pada indeks 1 dan 0. Kenapa? Sebab kita dah tahu bila 7 ni kurang daripada 3 adalah false, bermaksud 3 ni mestilah lebih besar daripada 2 dan 1. Okey.
Bermaksud bahagian ini telah disusun, telah disort. Okey. So bila 7 kurang daripada 3 adalah false, okey, kedudukan tak berubah. Okey, kedudukan tak berubah. Okey. Kemudian temp pula akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 4. Pada indeks 4, iaitu data yang disimpan pada indeks 4 adalah 5. So dia akan buat comparison. Kena berapa kali comparison yang betul yang dia boleh buat. Adakah 5 kurang daripada 7? Check. Adakah 5 kurang daripada, sekarang ni kita nak membuat comparison pada data yang disimpan pada indeks 3. Adakah 5 kurang daripada 7? True. Kalau true, 7 akan dipindahkan kepada 5. Nampak? 7 akan dipindahkan pada indeks 4. Sebab temp ni dia menyimpan data yang disimpan pada indeks 4. So 7 ni akan disimpan pada indeks 4. Dah comparison. Kemudian check yang sebelumnya pula. Adakah nilai temp, nilai temp kurang daripada 3? 5 kurang daripada 3? 5 kurang daripada 3? False. Kalau false, nilai 3 tak akan berubah. So nilai temp akan diletakkan pada indeks 3, iaitu selepas indeks 2. So dia dah diisi. Okey. So maksudnya bila 5 kurang daripada 3 ada false, so dia tak akan membuat lagi comparison pada indeks 2, pada indeks 1 dan pada indeks 0. Sebab 3 ni semestinya lebih besar daripada 2 dan 1. Itu yang pertama. Yang ni. Kemudian satu lagi. Yang ni pula. Okey. Yang ni. Sebab insertion ni dia confuse sikit. Bagi saya dia begitu confuse sikit berbanding dengan teknik yang lain. Teknik yang lain senang sangat. Okey. Okay, so saya tak nak you all confused. Okay. Okay, kita mula balik. Okay, kita tahu nilai temp untuk first time comparison, nilai temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 1, iaitu 3. So dia hanya buat satu comparison sekali. Adakah 3 kurang dari 60? True. So 60 akan disimpan pada indeks 1 dan memandangkan tidak ada data sebelum indeks 0, so nilai 3 terus akan diletakkan pada indeks 0. Dah. Habis ini. Ini untuk bila X adalah 1, iaitu nilai yang simpan pada indeks 1 disimpan pada variable temp. Kemudian sekarang ni round yang kedua ataupun X apabila X adalah 2. Okey, bila X adalah 2, okey. Bila X adalah 2, di mana X adalah 2? Okey. Sekarang ni kita tengok. Ini bermaksud yang berbentuk arrow ni, anak panah ni bermaksud bila nilai X bertambah. Okey, bila nilai X bertambah. Ini X adalah 2, nampak? Yang ni bila X adalah 3. So saya buat sini senang, you all nak trace satu persatu. Sekarang ni bila X adalah 2, iaitu nilai yang disimpan pada indeks 2 iaitu 4 akan disimpan pada temp. So dia akan buat comparison dengan menggunakan nilai temp. Adakah nilai temp kurang daripada, sekarang ni kita tengok ada beberapa comparison kat sini. Ada beberapa comparison. Kalau yang sebetulnya dia akan buat 2 comparison. 4 ditest dengan 60. Okay, dan 4 akan dites dengan 3. Okay, so sekarang kita tengok yang first kali. Adakah 4 kurang daripada 60? True. So 60 akan disimpan pada indeks 2. Dah, selesai. Kemudian kita dah test yang ni dan kita test dengan ni pula. Adakah nilai temp iaitu 4 kurang daripada 3? Okay, jawapannya false. Bila false bermaksud 3 ni tak akan berubah tempat. Okay, yang 3 ni tidak akan berubah tempat. So maksudnya nilai temp iaitu 4 akan disimpan pada indeks 1. Okay, indeks 1. Maksudnya adalah apabila nilai ni false, okay, apabila nilai, contoh kita buat tadi 4 kurang daripada 3. 3 ni adalah data yang disimpan pada indeks 0 kan. Okay, 4 kurang daripada 3 false. Bila false, 3 ni tak akan berubah tempat. Tapi nilai temp iaitu 4 ni akan disimpan selepas
indeks kosong. Bermaksud selepas satu indeks daripada indeks yang kita membuat comparison. Bila kosong, so selepas kosong adalah 1. So nilai temp akan disimpan pada indeks 1. Okey. Dah. Selepas ini dah habislah kita buat comparison pada 60 dan pada 3. Sekarang ni dah selesai. Kemudian kita akan apa lagi? Nilai X akan bertambah menjadi 3. So bermaksud temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 3 iaitu 20. 20 akan diberikan kepada temp. So kat sini ada berapa kali dia akan buat comparison? Ikut logik lah. Kalau ikut logik berapa kali dia akan buat comparison? Dia akan buat 2 kali. Dia akan buat 2 kali. Kenapa 2 kali? Contoh secara umumnya adalah dia akan check adakah 20 kurang daripada 60. Okey, 20 kurang 60 that is betul, that is true. Okey, so dia akan berlaku perubahan. Kemudian dia akan check adakah 20 kurang daripada 4? Tidak. Bila tidak, so nilai X akan bertambah. So kita mula dari tadi. Kita mula balik. Adakah 20 kurang dari 60? That is true. So 60 akan disimpan pada indeks 3. Okey, dah. Kemudian kita nak check dengan 4 pula. Adakah 20 kurang daripada 4? False. Bila false, 4 ni tak akan berubah tempat. Tetapi nilai temp akan disimpan pada indeks selepas indeks 1 iaitu 2. Okey, 20 akan disimpan pada indeks 2. Okey, dah habis. Bila false macam tu. Okey, nilai temp akan disimpan pada satu indeks selepas indeks 1 iaitu indeks 2. Okey. Bila false bermaksud dia tak akan membuat comparison lagi dengan 3. Sebabnya kita tahu 4 ni adalah lebih besar daripada 3. Kemudian bila dah habis nilai temp daripada yang merujuk pada indeks 3, so nilai temp akan menyimpan data yang disimpan pada indeks 4. Itu temp adalah 10. So dia akan buat berapa comparison kat sini? Kalau sebetulnya dia akan buat 3 lah. 10 kurang 60 betul. 10 kurang daripada 20 pun betul. 10 kurang daripada 4 false. Bila false, yang ni pun dia tak akan buat dah. Okay. So kita ulang balik. Adakah 10 kurang daripada 60? Yang saya letak kuning ni adalah kita nak buat comparison, kita nak keep track. Takut nanti you all confused. 60 kemudian 20 kemudian 4. Adakah 10 kurang daripada 60? True. Bila true bermaksud 60 ni akan disimpan pada indeks 4. Dari 10 menjadi 60. Nampak? 60. Okey, dah. Indeks 3 kita dah compare. Sekarang ni kita nak compare dengan data yang disimpan pada indeks 2. Jadi indeks 3 sekarang indeks 2. Adakah temp iaitu 10 kurang daripada 20? Kurang daripada 20? Betul. So bermaksud 20 ni bila 10 kurang daripada 20 true. Bermaksud nilai 20 ni akan disimpan pada indeks 3. Nampak? Daripada 60 tadi dia akan menjadi 20. Okey. Dah. Sekarang kita dah membuat comparison pada indeks 2. Sekarang ni tengok kita nak buat comparison pada indeks 1. Adakah 10 iaitu nilai temp tadi kurang daripada apa? Kurang daripada 4. Nampak? Kurang daripada 4. So bila false 4 tak akan berubah. 4 tak akan berubah. Okey, sebab dia dah false. Tetapi nilai temp iaitu 10 akan disimpan pada nilai pertambahan satu indeks daripada indeks 1 iaitu 2. So 10 akan disimpan pada indeks 2. Okey, itu maksudnya. Itu kita nak membuat insertion sort. Okey, itu. Okey. Nanti all tengok baliklah bagaimana saya membuat comparison. Okey, selesai untuk bahagian insertion. Okey, saya dah puas hati cara saya mengajar ni. Kalau you all ada masalah, you all boleh tanya saya. Okey, kemudian okey, attendance nanti. Okey. Sekarang ni saya nak kembali semula kepada sorting. Slideshow. Okey, sekarang ni kita berada di slideshow kan? Tolong bunyi seorang-seorang. Ya. Okey, pandai pun. Okey, sekarang ni kita sambung kepada
selection. Selection senang. Selection senang. Okay, selection ni rearrange the object of by interchanging value. Interchange bermaksud kita akan melakukan swap. Okay, proses swap. Okay. The sort location, the sort locates the smallest or largest value. So you boleh gunakan dua teknik, sama ada smallest ataupun largest. So kalau dalam exam dia akan tanya, dia akan bagi tahu sama ada you all boleh gunakan teknik smallest ataupun largest. Pendekatan smallest approach ataupun largest approach. Okay, in the array. Thus rearrange book on shelf by height and the shortest book on the left. Ini contoh kita nak arrange. Tak apa, nanti kita akan tengok ni. Okay. So sekarang kita tengok. Ini selection sort. Kalau ikut diagram ni cukup senang. Okay. Sekarang ni a selection sort of an array of integers into ascending order. Bermaksud kita nak susun data ni secara turutan menaik. Okay, secara turutan menaik daripada huruf kecil ke huruf besar. Tapi kita menggunakan metod pertama, iaitu kita akan memilih choose the smallest value. Okay, choose the smallest value. Okay, choose the smallest value bermaksud nilai yang paling kecil kita akan letakkan di hadapan. Kita akan letak di hadapan. Ingat kita akan letak di hadapan. Okay, contohnya. Okay, sekarang ni you all diberi this array. Okay, berdasarkan kepada benda ni, okay, berdasarkan kepada benda ni, so you akan membuat proses swapping, swap. Okay, swap tu maksud ini maksud swapping ni. Ini adalah proses swapping. Okay, SWAP, swap. Okay, swapping. Okay, kalau ikut di sini, first kali kita akan cari nilai yang paling kecil. Paling kecil adalah sekarang ni kita tengok. Kita akan ambil elemen yang pertama. Kita akan ambil elemen yang pertama, iaitu elemen yang simpan pada indeks kosong, iaitu 15. Okay, 15. Kita akan refer kepada first kali you kena ingat untuk selection, you all kena first process ataupun first round, you all kena tengok data yang disimpan pada indeks kosong. Selepas tu cari data yang paling kecil, yang the smallest value. Kalau kita tengok di sini, nilai yang paling kecil adalah 2. So nilai 2, okay, nilai 2 dan 15 akan berlaku swapping. 2 akan disimpan pada indeks kosong dan 15 akan disimpan pada indeks 3. Nampak? Dia swap. Dia swap 15 ke indeks 3. 2 ni akan simpan pada indeks kosong. Ini yang swapping ni. Ini adalah proses swapping. You nak swap. Okay, ini adalah swapping proses. Okay, selesai. Bermaksud data yang disimpan pada indeks kosong ni, bila dah berlaku proses swapping, okay, kita tak perlu nak kacau lagi. Kita tak perlu nak ganggu, sebab 2 ni merupakan indeks data yang paling kecil. Kemudian setelah tu kita akan membuat comparison. Data yang disimpan pada indeks 1. Data yang disimpan pada indeks 1 adalah 8. Dan you all cari nilai yang paling kecil selepas 2. Sebab ini kita dah sort. 2 ni kita dah sort. Okay, sekarang ni you all merujuk kepada nilai ataupun data yang disimpan pada indeks 1 dan cari nilai yang paling kecil selepas 2. Iaitu you akan dapat 5. So dia akan membuat proses swapping. Okay, so maksud 5 akan disimpan pada indeks 1 dan 8 akan disimpan pada indeks 4. Nampak dia dah berlaku swapping. Dah. Maksud 2 dengan 5 kita dah sort. You all jangan kacau dah. 2 dengan 5 jangan kacau. Sekarang ni you all refer pula kepada indeks 2. Data yang disimpan pada indeks 2 dan cari nilai yang ketiga terkecil selepas 5, iaitu 8. So 10 dengan 8. So you akan melakukan proses swapping. 8 akan disimpan pada indeks 2, nampak? Dan 10 akan disimpan pada indeks 4. Dah. So maksud 2, 5, 8 kita dah sort. You all jangan kacau dah, jangan tengok dah. Okay, sekarang ni yang tinggal adalah data yang disimpan pada indeks 3 dan indeks 4. So you akan buat swapping. Okay, ada berlaku perubahan tak?
Okay, 15 dengan data yang terkecil seterusnya itu 10. So dia akan buat swapping. 10 akan disimpan pada indeks 3 dan 15 akan disimpan pada indeks 4. Okay, so dia dah swap. Okay, dia dah lakukan proses swapping. Okay, so bila you all tengok di sini, okay, bila you all tengok di sini, kita akan ada dua loop. Satu loop yang di luar ataupun outer loop. Okay, tengok berapa repetition dia akan buat. Contoh kalau you all tengok di sini, sekarang ini adalah array lah. Array.length, apa nilai array.length? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Array.length adalah 5. Array.length adalah 5. Ataupun size array ni adalah 5. Tapi di sini dia akan ulang berapa kali ni? Array.length minus 1. Daripada 5 tolak 1 menjadi 4. X kurang daripada 4. Berapa kali benda ni akan diulang? X sama 0, X kurang daripada 4. Array.length minus 1 akan menjadi 4. Sebab sini array.length adalah 5, tolak 1 menjadi 4. So X kosong, X kurang daripada 4. So berapa kali dia akan ulang? X kosong 1, X adalah kosong, so dia akan buat benda ni. X adalah 1, so dia akan buat benda ni. X adalah 2, dia akan buat benda ni. X adalah 3, sebab 3 kurang daripada 4, so dia akan buat benda ni. So maksud dia akan buat benda ni apabila X daripada kosong sehingga X adalah 3. Okay, sebab array.length minus 1 adalah 4. So dia tak akan buat bila X ni, dia tak akan buat benda ni apabila X adalah 4. Sebab 4 kurang dari 4, so dia akan false. Kalau false, dia tak akan buat benda ni. Okay, bermaksud, apa maksudnya? Bermaksud kalau ada 5 data, so dia akan buat 4 kali pengulangan. Kalau 10 data, dia akan buat 9 kali pengulangan kat sini. Okay, dia akan buat comparison. Okay, yang ini, yang 4 ini, 4 bahagian for loop yang di dalam ni adalah untuk kita nak mencari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil. Okay, nilai yang paling kecil. For in y sama in y equal to x plus 1, y kurang daripada array.length. Ini tugasnya untuk kita nak cari nilai yang paling kecil. Okay, kemudian setelah tu you akan membuat swapping proses. Swapping proses yang macam ni. So you all boleh trace satu persatu. You all boleh trace nilai x, kemudian you all boleh trace nilai y, kemudian you all boleh trace nilai min. Okay, so you all boleh trace satu lagi, saya ulang dia. You all boleh trace satu persatu. Mula x adalah kosong, apa jadi? Kemudian apa nilai bagi min index? Okay. Kemudian apakah nilai bagi y? Okay. Kemudian you akan buat comparison. Adakah array y ni kurang daripada array min index? So you all kena buat comparison. Okay, kalau true, so dia akan min index akan mendapat nilai indeks yang baru. Okay. Setelah tu dia akan membuat swapping proses. Inilah dia akan terjadi. Okay. Okay, contoh kat sini sama juga. Ini contoh dia nak choose the biggest value. Tengok kita ada 3 minit. Okay, yang ni kita menggunakan pendekatan pertama. Kedua-duanya adalah kita akan membuat secara turutan menaik. Ascending order adalah turutan menaik daripada smallest kepada largest. Kita akan pilih the smallest value. Okay, smallest value. Okay, bermaksud smallest value ni kita akan letak di hadapan. Okay, 15 dengan 2. So, 2 ni akan diletakkan di hadapan. Okay. Yang kedua adalah kita menggunakan kaedah biggest value. Okay, biggest value, apa maksud biggest value? Biggest, kalau kita cari, okay, saya ulang balik. Kalau kita menggunakan smallest value akan letakkan di hadapan. Sebab konsepnya ascending. Okay. Kalau ascending, smallest value kita akan letak di hadapan. Kalau kita menggunakan method 2 itu biggest value, tapi still menggunakan ascending order, bermaksud biggest value ni kita akan letak di belakang sebab dia adalah the biggest. Dia adalah the biggest. Okay. Okay, contohnya adalah okay, saya nak invite you all masuk lain.